Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jangan lupa ni kelas 8.30. Ni dah masuk lah dalam ni lama lah. Tapi tak start kelas. Tapi tak apa. Hari kita ambil apa nama? Bab seterusnya itulah bab najasah, tapi anda minta mungkin kita akan berhenti awal sikit sebab keuzuran. Tak nak pergi semua. Baik. Itu kita dah bincang bab dia kata najis terbahagi kepada 3 kategori dari segi hukum cara basuhan. Ya. Iaitulah dia kata najis itu terbahagi kepada mughalladhah, iaitulah apa dia najis mughalladhah? Najasatul kalbi wal khinzir, kenajisan anjing dan khinzir, babi. Bukan, jangan faham maksud dia kata sini najasatul kalbi wal khinzir, kenajisan anjing. Bukan najis anjing, kata terjemah najis anjing dan babi. Lagi dia faham najis. Orang Melayu maksud najis di sisi bahasa Melayu lain. Orang Melayu pinjam perkataan Arab itu ya. Najis itu dia guna untuk merujuk kepada tinja. Kan? Tapi najis di sini ialah hukum syar'i dengan makna yang lebih luas, iaitu mustaqdharun syar'iyyun yamna'u min sihhatis salah haitsu la murakhis. Benda yang jijik, yang kotor dari segi syarak, yang menghalang kesahihan salat apabila tidak ada yang merukhsahkan, tidak ada yang meringankan. Baik. Itu kita dah bincang dah hari itu ni. Najis mughalladhah, mukhaffafah, apa dia? Iaitulah kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun dan ke bawah yang tidak makan melainkan susu. Dan kita dah terangkan maksud susu. Ya, maksud susu ni bukan mesti susu ibu. Maknanya susu, apa-apa susu yang tidak bercampur dengan bahan-bahan asing. Ya. Dan tidak memudaratkan kalau dia makan benda-benda lain dan sebagai ubat. Itu tidak ada masalah. Yang penting makanan utama dia ialah susu. Wal mutawassitah. Jadi biasanya orang bagi susu tu sampai beberapa bulan, lepas tu dia dah mula campur makan lain. Dia dah tak campur makan lain, bagi makan Nestum ke, apa biskut baby ke, apakah, itu dah sudah tidak lagi dikira najis mukhaffafah. Ya, mukhaffafah ni syarat dia mesti dia tidak makan lam yat'am ghaira laban, tidak makan kecuali susu. Itu maksudnya. Tapi kalau kata lepas daripada tempoh 6 bulan, 4 bulan, mak dia tak bagi susu badan sepenuhnya tapi bagi susu lain, selama air susu, ya tak apa. Walaupun susu tu campur susu badan, susu bancuh, tak apa. Jangan susu badan pun bagi, tapi makanan utama dah start suap nasi, dah start bagi bubak, dah start bagi apa, itu dah bagi pisang lah apalah, itu tak dikira lagi lah. Wal mutawassitah, iaitulah seluruh najis-najis, baki najis-najis yang lain. Jadi di sini hari ini kita nak melihat senarai najis. Senarai najis. Najis ni ada beberapa jenis benda yang dihukum oleh syarak sebagai najis. Ya. Dalam kitab kita tu, syarahan tu, dia ada bagikan secara ringkas, secara sekali pintas, sekali lalu. Ya, kalau tengok muka surat 50, penerangan. Najis menurut bahasa ialah benda yang kotor
menurut istilah syarak, yakni fiqh, najis ialah benda yang menegah sahnya ibadat kerananya. Kita dah kata dhabit dia ialah najis ialah benda kotor di sisi syarak yang menghalang kesahihan salat jikalau tidak ada murakhis, tidak ada yang memberikan rukhsah, seperti orang yang tidak ada air, yang tidak boleh nak basuh najis dan masuk waktu salat, maka dia tetap wajib salat hormat waktu dalam keadaan bernajis, kemudian dia kena qada bila dia dah boleh sucikan najis. Benda yang dihukumkan najis ialah anjing, babi, muntah, darah, nanah. Ini adalah perkara-perkara yang disenaraikan. Total najis yang disenaraikan fuqaha Syafi'iyah, seperti mana kata Syekh Nawawi Banten, ada 20 benda. Kata Syekh Nawawi di sini, wabil addi 20, dengan dihitung bilangan najis itu 20 perkara, sama ada yang sabit dengan nas ataupun yang sabit dengan ijtihad. Yang termasuklah ada benda-benda yang disepakati di kalangan ulama ijma', ada yang benda yang khilaf dalam kalangan ulama mazhab sendiri pun ada, sesama fuqaha Syafi'iyah pun ada khilaf juga. Tapi kita ambil yang muktamad yang Syekh sebut sini 20. Dia kata al-awwalu baulun. Al-awwalu baul. Yang pertama ialah kencing. Walau min tiflin, walaupun daripada budak kecil. Dan kita dah beri tafsil, budak kecil kalau kencing bayi lelaki, as-sabiyyul ladzi lam yablugh haulaini atau lam yatajawaz al-haulaini wa lam yat'am ghaira al-laban fahuwa najisatun mutawassitatun. Kalau kencing budak lelaki umur 2 tahun dan ke bawah yang tidak makan kecuali susu, maka kencingnya najis mutawassitah. Adapun lain daripada itu, kencing itu najis yang tadi itu kencing itu najis mukhaffafah. Adapun lain daripada itu najis mutawassitah. Najis mutawassitah maknanya kena basuh, akan datang masalah itu nanti. Wa minhu al-hasatu allati takhruju aqibahu in tayaqqana iqadaha minhu fahiya najisah wa illa fahiya mutanajjisah. Antaranya ialah batu karang. Masalah batu karang di sini, kata musannif, kita kena tanya doktor, batu karang ni jadi daripada apa? Kalau yakin pasti batu karang itu ialah daripada kencing, daripada bahan-bahan kencing yang menjadi beku, sebab dia tahan kencing dia beku di dalam, maka batu karang yang jenis lagu tu, maka hukumnya najis. Tapi kalau batu karang tu batu hempedu ke apa yang jadi disebabkan benda-benda lain, bukan daripada kencing, maka hukumnya mutanajjis. Mutanajjis maknanya kalau dah dicuci dengan air jadi suci lah. Dia tak, benda tu sendiri tak najis. Itu maksud dia. So batu karang, kita tanya doktor, batu karang ni jadi daripada apa? Hak saya ni. Kalau doktor kata ni punca dia air kencing tu sendiri yang membeku, maka kita kata hukum batu karang tu najis. Kalau doktor kata batu karang tu jadi daripada benda-benda lain, lemak-lemak ke apa ke, keluar saluran kencing, kita kata batu karang tu mutanajjis. Mutanajjis maknanya benda yang terkena najis, dia bergelumang dengan air kencing, dia bernajis, tapi bila kita basuh jadi suci. Wathani, yang kedua, al-madhiyu bil mu'jamah. Madhi dengan zal bertitik. Air madhi, iaitulah air yang keluar daripada kemaluan ketika syahwat, bukan ketika inqidha' syahwah, inda thawaran syahwah, ketika syahwat sedang memuncak. Air madhi, ma'ruflah air madhi. Jadi ini keluar daripada orang yang baligh. Ya, dan kadang-kadang dia keluar tak perasan. Kadang-kadang dia keluar tu tidak diperasan. Soalan dia tanya 8.39, tapi anak tadi anda sebut dah. Mungkin bersamaan dia tanya itu ataupun
sebelum mana wallahu a'lam. Tak pasal. Tapi kita dah jawab. Jadi ayat madhi adalah najis di sisi mazhab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dia tanya lagi 8.40. Kencingnya macam mana? Padahal kita tadi baru kita bincangkan. Bayi tadi makan susu, betul kita dah sebut. Tadi campur susu, semua dah. Baru berapa minit lepas kita baru je sebut tadi. Benda soalan yang dia tanya ni. Tak tahu mungkin dia baru follow ke apa ke. Allahu'alam. Baik. Kalau dia baru follow, sekali lagi dia ulang balik daripada minit pertama. Sebab kita dah sebut baru sangat tadi. Baik. Yang ketiga ialah wadiun, wadi. Dalam buku kena betulkan. Dalam buku terjemahan ni dia ada silap tulis. Dia tulis madi. Tak ada benda nama madi. Muka surat 9, muka surat 50. Ya, dia sebut lepas kencing itu dia kata madi. Bukan madi, wadi. Wadi. Wadi lah. Bukan madi, wadi. Wadiun. Iaitulah air putih, pekat, keruh yang keluar selepas daripada kencing atau ketika membawa benda-benda berat, dan ini tidak khusus bagi orang yang balik. Ini wadi ni benda air. Kadang-kadang bila kita letih dia keluar ataupun lepas kencing. Kalau lepas kencing itu dia keluar lendiak. Macam lendiak itu. Itu adalah wadi. Itu juga najis. Ya. Ar-rabi' yang keempat rauthun. Rauth. Tinja. Min gha'itin wa ghairihi, daripada tahi dan lain-lainnya, walau min samakin wa jarat, walaupun daripada tahi ikan dan belalang. Ikan dengan belalang, tinja dia, tahi dia adalah tetap najis. Walaupun di sini walaupun ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpandangan kencing dan tinja, binatang yang halal dimakan dagingnya, yang halal disembelih, adalah suci, kencing dan tinjanya. Ini adalah pendapat majoriti ulama dan pandangan al-istakhri daripada kalangan fuqaha Syafi'iyah. Ya. Majoriti ulama. Dalil mereka ialah Nabi mengizinkan untuk berubat. Nabi suruh, bukan setakat mengizin, berubat dengan kencing unta. Jadi dia berkata ini dalil bahawa benda itu adalah suci, tidak najis. Tidak najis. Jadi majoriti ulama berpandangan begitu. Mazhab Syafi'i yang mu'tamad, Imam Syafi'i mukhalafah. Dan mereka berdalilkan, fuqaha Syafi'i berdalilkan dalam hadis Nabi SAW dibawakan kepada baginda untuk istinja batu dan satu lagi tahi ataupun tinja kuda yang telah kering. Lalu Nabi lempak, Nabi kata innahu riksun, ianya najis. Jadi kuda adalah binatang yang halal dimakan juga. Dan Nabi kata tinjanya yang telah kering itu najis. Maka menunjukkan ia najis. Adapun berubat itu adalah benda yang darurat, yang boleh dikecualikan daripada hukum asal. Ya. Jadi kata para fuqaha Syafi'iyah, kencing, tinja yang keluar daripada binatang apa pun termasuk yang halal dimakan, termasuk daripada ikan. Sebab itu ayak yang kita belah ikan itu kalau dah lama tak salin, dia keruh disebabkan tahi ikan, dalam tu dah bercampur tahi dia, kencing dia, maka ayak itu adalah najis. Ya. Walaupun daripada ikan dan jarat dan belalang. Wa yajuzu qalyus samaki hayya. Tapi Syekh Nawawi kata, boleh goreng ikan hidup-hidup, tak bersiang. Goreng ikan hidup-hidup. Wa kadza ibtila'uhu idza kana saghira, dan telan kalau ikan tu kecil. Macam ikan bilis. Ikan kecil-kecil halus-halus yang payah nak dibersiang.
wa yu'fa amma fi batnihi, dan dimaafkan apa yang dalam perutnya. Tapi kalau ikan tu boleh bersiang, mesti kena buang najis yang ada dalam perut ikan. Jadi ikan yang kecil, demikian juga belalang yang kecil. Ya, tapi kalau belalang yang besar yang boleh dibersiang, dibelah, dibuang perutnya yang dalam tu ada najis. Yang kelima, kalbun, anjing. Dan kita dah sebut anjing termasuk najis mughalladhah. Tak kira apa jenis anjing, termasuk anjing yang diguna untuk berburu, anjing yang diguna untuk menjaga rumah, hukumnya sama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu 7 marrat ihdahunna bit-turab. Sucinya bekas minum kamu apabila dijilat oleh anjing, hendaklah dicuci 7 kali. Salah satu cucian itu disertai dengan dicampur dengan tanah. Ya. Jadi anjing kalau jilatannya, kata para ulama, ayak liuk anjing ni adalah kawasan dia hak paling elok daripada badan anjing tu, ayak liuk dia lah. Nak banding badan dia, apa kalau ayak liuk dia pun adalah najis, maka yang lain-lain lebih lagi. Dan anjing termasuk dalam najis mughalladhah. Najis mughalladhah, najis yang berat. As-sadis, khinzir. Yang keenam, khinzir, babi. Itulah khinzirul bar, babi darat. Babi laut, anjing laut tak masuk dalam hukum ni lah. Qala Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maytata waddam wa lahmal khinzir. Diharamkan ke atas kamu bangkai darah, yakni yang mengalir, dan daging babi. Jadi kalau daging babi pun adalah najis, sedangkan daging adalah bahagian yang orang nak makan, maka yang lain-lain tu tentulah lebih najis lagi. Dan babi, kenajisannya lebih dahsyat daripada anjing, lebih kotor. Babi lebih, dari segi hidup dia lebih kotor berkali ganda daripada anjing. Maka kalau anjing hukumnya najis mughalladhah, maka anjing babi pun sama. Diqiyas secara aula. Qiyas secara aula ataupun secara i'tibarun nas, min babi aula, i'tibar nas dari segi yang lebih utama. Yang ketujuh, far'u kullin minhuma ma'a ghairihi tab'an lahuma aw taghliban lin najasah illam tujad as-surah. Amma idza wujidat fa innaha taghlibu kama. Dan yang ketujuh ialah cabang anak pinak anjing dan babi. Kalau dia berkacuk dengan binatang lain, maka keturunannya itu juga adalah najis macam dia, najis mughalladhah. Al-thamin, yang ke-8, maniyuha tab'an li aslihi wa huwa al-badan bi khilafi maniyyi ghairi haula'i thalathah. Mani anjing dan babi dan apa yang lahir dari keduanya. Jadi mani selain daripada itu tidak najis dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab Hanbali masalahnya, mani binatang yang tidak dimakan dagingnya adalah najis. Betul itu kita sebut, kalau nak bagi pun contoh, kalau ada pun contoh mani benda yang berubah dan menjadi haiwan, asalnya dia najis, kemudian jadi haiwan, maka jadi suci. Kalau mazhab Syafi'i mungkin tak ada contoh yang solid, contoh yang solid dalam masalah tersebut. Kalau mazhab lain mungkin ada, iaitulah mani, binatang yang tak boleh dimakan, yang haram dagingnya, bila dia berubah jadi anak, maka jadi haiwan, maka ianya adalah suci. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mani yang najis ialah mani anjing, babi dan apa yang lahir dari keduanya sahaja. Dan dia tetap menjadi najis bila dia menjadi haiwan, sebab dia adalah haiwan yang najis. Sebab anjing dengan babi adalah najisul ain. Ainnya adalah najis. So daripada dia mani sampailah bangkai, semuanya najis. Sebab itulah kulit dia tak boleh disertu, sebagaimana yang difatwakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa tak boleh
lain daripada kulit anjing dengan babi tak suci. Itu dalil bahawa anjing dengan babi ni najisul ain. Ainnya, zatnya itu najis. At-tasi' ma'un qarhin, ma'u qarhin taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw launuhu. Iaitulah ayak bisa. Ayak bisa, ya. Ayak luka. Kalau berubah baunya atau warnanya, kerana dia adalah qarhin ni ialah kerana dia adalah darah yang berubah. Kan dia darah itu kadang-kadang bila berdarah lama-lama jadi macam ayak. Kan, jadi itu adalah najis kalau dia ada bau dan berubah warna. Adapun jikalau tidak, maka dia macam peluh, maksudnya tidak najis. So ayak bisa, ayak luka, kalau dia tidak berubah bau warna, dia keluar jernih macam tu je, macam ayak, maka dia tidak najis. Tapi kalau dia ada bau, maka itu adalah najis. Demikian juga sadid, nanah, dan juga al-qayh. Samalah sadid, qayh ni orang Melayu panggil nanah. Nanah adalah najis. Yang kedua belah ialah mirrah. Mirrah ni ialah apa yang ada dalam perut. Apa yang ada dalam perut lembu, perut binatang. Ya. Jadi apa yang dalam perut lembu tu najis. Ya. Apa yang dalam perut binatang, ayam ke apa, najis. Ya. Walaupun dia belum jadi tinja. Jadi bila kita belah perut dia, ada makan-makan dalam tu, maka dia adalah najis. Tapi perut dia tu lepas dibasuh, ya, maka dia adalah suci. Jadi perut boleh makan. Ya. Perut boleh makan. Perut lembu, perut ayam boleh makan. Ya. Lepas kita basuh. Yang najis tu apa yang di dalamnya. Dan termasuk dalam kategori ini ialah kata Syekh Nawawi juga ialah bisa ulak dan kalajengking. Bisa ulak adalah najis. Jadi dia kata kalau kena batuk diulak ketika solat, batal solat sebab bisa ulak tu dia mengalir keluar. Berbeza dengan bisa kalajengking. Sebab kalajengking dia sengat, dia cucuk sengat dia ke dalam. Dan bisa tu lepas di dalam. Tapi ulak bila dia patuk, bisa dia tu ada mengalir di luar. Maka dia kata kalau kena dipatuk ulak, na'udzubillah min dzalik, nas'alullah al-afiyah, batal. Kalau tengah solat, batal solat. Sebab bisa ulak najis. Yang ketiga belah, muskirun ma'i'un. Benda cecair yang memabukkan. Cecair yang memabukkan, yakni khamar dan segala apa yang bernama khamar. Berbeza dengan benda yang pejal, yang bukan cecair. Seperti ganja, yang bukan cecair. Daun ketum, itu tidak memabukkan kecuali bila dibuat air. Ayak ketum, kalau dia memabukkan, maka dia adalah najis. Dia adalah khamar. Dia adalah khamar. Yang jadi khamar, kalau jadi khamar, makanya dia adalah najis. Adapun yang bukan khamar, dia bukan memabukkan, tapi dia menyebabkan akal jadi tak betul. Macam dia kata di sini, seperti opium, seperti za'faran, seperti ambar, dan seumpamanya yang boleh merosakkan akal. Ya. Maka ini adalah haram dimakan kalau dia merosakkan akal. Tetapi boleh ambil dalam jumlah yang
untuk berubat dalam jumlah yang sedikit sebab dia bukan hukum khamar. Khamar ni ialah arak yang diperah, yang diperam jadi mabuk. Ayat ketum kena tanya mereka, dia mabuk ke dia macam khayal-khayal gitu tak? Kalau dia macam dadah, macam ubat batuk, kita kata dia bukan khamar. Dia bukan khamar. Tapi kalau dia mabuk macam arak, Allahu a'lam macam mana, kita pun tak tahu. Kalau dia mabuk macam arak, hukum arak. Tapi kalau dia khayal macam dadah, hukum dadah. Dadah dia haram tapi dia tak najis. Kan? Yang ke-14, apa yang keluar daripada perut besar secara yakin seperti muntah walaupun tidak berubah. Apa yang keluar daripada perut besar, sama ada daripada atas muntah atau daripada bawah. Apa yang dah masuk ke dalam perut betul keluar balik. Kalau orang makan sini tak sampai masuk dalam perut, dia termuak terkeluar balik, itu tidak dikira muntah. Yang muntah itu daripada perut besar, ma'idah. Bila dia keluar daripada ma'idah, sama ada keluar kot mulut atau keluar kot bawah, walaupun benda tu tak berubah, maka dia adalah najis. Tapi kalau yang keluar itu adalah biji yang masih keras, yang kalau ditanam boleh tumbuh seperti luwak. Tahu luwak? Kopi luwak. Dimakan di binatang luwak. Kopi luwak, biji kopi luwak. Bila luwak makan, dia keluarkan menerusi tinja dia yang kali pertama. Dia macam arnab. Arnab kan bila dia makan, lepas tu dia keluarkan tinja, benda tu tak hancur lagi. Dia akan makan balik. Tak? Dia akan makan balik. Kali kedua barulah benda tu hancur. Jadi hak yang kali pertama tu, kalau dia ambil daripada najisnya itu dan dibasuh dan dia masih dalam keadaan keras, yang dianggarkan kalau ditanam boleh tumbuh pokok balik, maka itu adalah mutanajis. Maksudnya kalau kita basuh, suci lah. Bila kita basuh jadi suci. Boleh makan, boleh buat kopi. Adapun kahak, hingus, ini semua adalah kotor tapi tidak najis. Kahak tidak najis tapi dia kotor. Adapun ayat liak basi, ayat liak basi kalau keluar daripada mulut, maka ia bukanlah najis. Kata para ulama Syafi'i, kalau yakin ayat liak basi terkeluar daripada perut besar, tapi mana mungkin ayat liak keluar daripada mulut, kan? Maka itulah yang najis. Tapi kalau ayat liak basi keluar daripada mulut, tidak najis. Dan orang yang banyak kena ayat liak basi ini, yu'fa anhu, dimaafkan. Dan yang ke-15, susu binatang yang tidak boleh makan dagingnya kecuali manusia. Manusia tak boleh, daging manusia tak boleh makan. Tapi susu manusia tak najis. Susu haiwan yang lain daripada manusia yang dagingnya haram dimakan adalah najis. Seperti susu keldai betina. Susu himar, keldai betina. Ke-16, bangkai selain daripada manusia dan belalang dan ikan. Lain daripada bangkai manusia, belalang dengan ikan adalah najis. Bangkai ni ialah apa yang mati dengan cara tidak syar'i. Sama ada lembu, kambing, ayam, itik yang dagingnya halal kalau disembelih, tapi dia mati tak disembelih, maka mati itu dia panggil bangkai. Atau binatang yang memang haram dimakan, rimau, gajah, ular, yang mana ini semua binatang yang tak boleh dimakan dagingnya, maka bila dia mati dengan apa cara pun, maka ianya adalah tidak suci, maitah. Dan kita dah sebut yang boleh disucikan daripada bangkai ni apa? Kulit dia dengan cara dibang. Itu saja. Adapun ikan dengan belalang,
bangkai dia suci dan boleh dimakan. Sebab tu ikan tak payah sembelih, belalang pun tak payah sembelih, kan? Dan di antara masalah yang dibincangkan para ulama ialah bangkai binatang yang tak berdarah, binatang yang tidak ada darah mengalir, ya? Adakah najis ataupun tidak? Nyamuk tamak dalam mazhab Syafi'i najis juga, tetapi ia dimaafkan jikalau masuk ke dalam minuman, seperti lalat ataupun semut. Jadi semut, bangkai semut najis. Jadi kalau sengaja pergi buang dalam ayak, kita pergi bubuh semut dalam ayak tu najis, bagi dia mati dalam ayak. Tapi kalau dia masuk dalam ayak mati tak sengaja, lagi tak ada berubah apa bau rasa warna, maka dimaafkan. Macam juga lalat. Itu lalat, dalil dia adalah lalat lah. Sebab Nabi kata kalau idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, maka Nabi suruh celup. Lepas tu baru buang lalat, bukan buang ayak. Kan? Pasal sebelah sayap dia ada penyakit, sebelah lagi ada penawar dia. Jadi yang tu dalil bahawa walaupun kemungkinan besar dengan kita mencelup lalat ayak, lalat itu mungkin boleh mati lemah. Masa dia hidup, dia tak najis. Pasal dia binatang yang tidak ada darah mengalir. Yang najis ialah waktu dia mati. Jadi para ulama Syafi'iyah kata ini menunjukkan dimaafkan binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Jikalau masuk ke dalam minuman, maka kita boleh buang. Dan minuman itu kan tak berubah, ialah masih suci. Ya? Tapi kalau sengaja pergi buang dalam ayak, itu najis. Walaupun ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, binatang yang macam ini tidak najis. Yang ke-17, darah kecuali limpa dan hati. Ya? Kerana dia adalah tempat berkumpulnya darah. Nabi kata uhilla lana maitatani wa daman fa ammal maitatanu fas-samaku wal jarad wa amma ad-damanu fal kabidu wat tihal. Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua jenis darah. Bangkai ialah ikan dan belalang, darah ialah hati dan limpa. Jadi itu adalah darah yang dibenarkan. Adapun darah yang mengalir, darah dalam badan, itu adalah najis. Jadi darah luka najis, tetapi dimaafkan jikalau darah itu darah sendiri. Darah sendiri. Yang sedikit yang tidak melebihi kawasannya. Kalau macam darah jerawat, darah luka yang keluar sikit-sikit, yang tidak lebih, dia berkata kalau darah sedikit itu kalau letak di tapak tangan, dibuat begitu tidak mengalir ataupun tidak berpindah ataupun sedikit secara uruf sebesar duit shilling, ya, itu darah yang sedikit, ya. Kalau dia kena pada baju, ya, darah itu kalau darah sendiri sedikit dan kena pada pakaian yang berhajat untuk dia pakai, walaupun dia bukan darurat, dia ada baju lain, tapi payahlah kalau kerja tukar baju, kan, pasal dia memang jenis orang jerawat ataupun ni, maka dimaafkan. Ya, dimaafkan. Selama mana tidak bercampur dengan benda asing. Tidak bercampur dengan benda asing. Nah. Yang ke-18 ialah dia kata jirah.
ma yukhrijuhu al-ba'ir aw ghayruhu lil-ijtirar. Ini adalah sama juga. Kalau binatang macam lembu, macam unta, bila dia makan rumput, tahu tak? Ni kita semua belajar sains kan. Lembu kan dia bila makan, lepas dia dah kunyah dalam perut yang pertama, lepas tu dia buat keluar balik, dia kunyah balik. Rumput yang dia buat keluar balik tu sebelum dia nak telan pula, yang itu dia panggil jirrah. Yang itu adalah najis. Najis. Itu adalah najis. Kan? Tahu tak lembu dia makan? Kan? Belajar sains kan? Apa nama? Kan kita tahu lembu kan? Kalau macam haiwan rodinsia tadi, dia keluarkan tinja, lepas tu dia makan balik. Yang ini lembu, dia masuk dalam perut pertama, dia keluar, lepas tu dia kunyah, telan balik. Hak yang dia buat keluar kali macam unta pun sama juga kan, dia buat keluar hak yang kali pertama itu, yang itu pun dah dikira najis. Kalau kata dia luah, maka benda itu adalah najis. Yang ke-19 ayat luka, ayat nanah, ayat kudis yang berubah bau atau warna. Yang ke-20 ialah asap najis, iaitulah apa yang terpisah daripadanya dengan cara api. Bukharun najasah. Dukhanun najasah. Ada pun uap yang keluar daripada tandas itu tidak najis, tapi yang dibakar dengan api najis, kita bakar. Contohlah kata orang buat bahan api kan, tek lembu kan. Jadi asap yang terhasil daripada tek lembu yang dibakar itu adalah najis, Pasal dukhan dia ada bekas, dia ada ain yang melekat kan, dia ada punya jelaga. Jelaga itu adalah najis. Ya. Adapun cecair atau lendiran yang keluar daripada faraj wanita, ini kita kita dah sebut, tapi kita sebut sekali. Dia ada 3 kategori kata para ulama Syafi'iyah. Yang pertama ialah suci. Lendiran yang keluar daripada basahan yang keluar daripada faraj wanita adalah suci, iaitulah apa yang ada di farajnya ketika mana ia duduk bertinggung. Lepas tu keluar macam cairan yang untuk mengekalkan kelembapan faraj dia, yang memang Tuhan cipta macam itu. Maka yang itu adalah suci. Demikian juga apa yang keluar daripada had kawasan yang sampai padanya zakar. Kalau lendiran itu, cairan itu keluar daripada kawasan yang sampai padanya zakar, pangkal rahim, maka itu adalah suci. Adapun yang keluar lain daripada itu, yang keluar daripada perut, maka itu adalah tidak suci. Kerana ini adalah khusus bagi manusia. Kerana manusia, saluran kencing orang perempuan, saluran kencing dengan saluran beranak masuknya zakar berbeza. Ya, berbeza. Far'un, cabang, dia kata di sini uri. Adakah suci? Uri adalah suci, dia kata. Uri adalah suci. Dan kata Asy-Syibra Malisi, wal-zahir annaha la yajibu fiha syai'. Tidak wajib pada uri itu apa-apa. Orang tak ada wajib tanam ke apa, tidak ada. Tapi nak tanam lebih bagus. Nah. So ini adalah 20 perkara yang dihukum para ulama Syafi'iyah sebagai najis berdasarkan dalil-dalil yang mereka telah teliti. Dan kita dapati yang dihukum najis mughallazah ialah 3 perkara ataupun 4 perkara daripada 20, iaitulah anjing, babi, apa yang beranak yang lahir daripada keduanya atau salah satunya, atau maninya. Ini 4 perkara ni adalah najis mughallazah. Dan najis mukhaffafah ialah kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun dan ke bawah yang tidak makan kecuali susu. Sama ada susu itu susu ibunya sahaja atau susu lain atau campuran daripada susu ibu dan susu lain, yang penting itu susu. Ya. Tidak makan lain daripada susu. Ya. Dan ini adalah najis mukhaffafah, dan lain daripada itu adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah.
Dan najis juga terbahagi kepada najis aini dan hukmi. Najis aini ialah najis yang kita dapat rasa bau, ada baunya atau warnanya kelihatan atau ada rasanya. Itu adalah najis aini. Adapun najis hukmi, tempat yang kena najis dan hilang, sudah tidak ada lagi rasa, bau maupun warna. Sekarang musannif rahimahullah, kita habiskan juga satu fasal lagi, fasal ke berapa ni? Fasal ke-20 ya. Muka surat 52. Dia kata faslun fi izalatin najasah. Fasal pada menyatakan cara menghilangkan, mensucikan najis. Jadi bagaimana cara kita nak mensuci najis? Al-mughallazah tathuru bi ghasliha sab'an ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturab. Cara menyucikan najis, yang pertama sekali, najis apa pun, ialah kita kena hilangkan dulu najis. Sebab yang kita nak cuci ni apa? Najis ke tempat yang kena najis? Tempat atau badan atau pakaian yang kena najis. Najis tu pada zat dia, benda yang kita sebut al-a'yanun najisah, dia tidak boleh menjadi suci kecuali khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, atau kulit binatang, bangkai, kulit bangkai yang disamak. Ya. Ada pun lain daripada itu, dia tak boleh jadi suci. Jadi yang kita nak cuci ni apa? Baju kita, badan kita, kapet kita, lantai rumah kita, tayar kereta kita yang kena najis. Intabihu. Maka cara dia adalah kita kena hilangkan dulu najis. Najis tu kena hilangkan dulu. Kalau kata kucing, dia main berak kat lantai, dekat kapet, buang dulu tai kucing tu. Buanglah ke mana-mana. Kan? Lepas itu, yang kita nak cuci itu ialah kapet itu yang bersentuhan dengan najis kucing. Tu point dia. Kan? Jadi anjing main jilat bejana, ada kesan-kesan ayat liak dia, kena buang dulu ayat liak dia. Kan? Sama ada bagi kering dulu ke, ya, atau lap dulu ke, waktu buanglah tisu hak lap tu, itu jadi najis. Kan? Jadi langkah pertama sekali ialah dalam najis mughallazah dan mukhaffafah dan mutawassitah ialah dibuang dulu najisnya itu. Kemudian barulah disuci 7 kali. Salah satunya ialah dengan tanah. Jadi maknanya katalah anjing jilat kasut, macam dalam gambar dalam buku kan, dia tunjuk kasut kan. Jadi cara dia ialah hilangkan ain najis, sama ada kita curah ayak. Curah ayak yang pertama yang kita nak hilangkan najis, itu belum dikira lagi. Kemudian barulah kita ambil ayak bercampur tanah, kita tuang. Lepas tu kita cuci lagi 6 kali dengan ayak mutlak. Barulah dikira suci, dikira menjadi suci. Wal mukhaffafah tathuru birrashil ma'i 'alayha ma'al ghalabah wa izalati 'ainiha. Najis yang ringan disucikan dengan direnjis air atasnya dalam keadaan kuat sangkaan, meliputi seluruh kawasan yang kena najis dan dihilangkan ainnya. Maka caranya juga ialah sama. Cukuplah dengan dia merenjiskan air. Kalau kita ada spray ayak, spray. Jadi tidak disyaratkan dibasuh, di ayak tu kena mengalir, tidak. Cukup dia spray sampai basah tempat tu, maka itu dikira sudah mensucikan najis mukhaffafah. Adapun najis mutawassitah, ya. Yang pertama dia kata kalau dia aini,
Wal mutawassitah tanqasimu ila qismain. Najis mutawassitah terbahagi kepada dua. Ainiyah wa hukmiyah. Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Jadi kalau dia ada bau, rasa dan warna, mesti dihilangkan bau, rasa dan warna. Kalau setelah disental, disabun dan sebagainya, ya, dan hilang warnanya dan rasanya, tapi bau tak hilang, maka dimaafkan. Ya, dimaafkan. Maknanya kalau setelah sampai kepada halut ta'adzur, hal ta'adzur ni dah dicuci, disental, tak hilang juga, berkesan juga, tinggal warna saja, kesan warna. Bau hilang, rasa hilang, tinggal warna saja. Itu adalah dimaafkan. Tengok dalam buku dia buat gambar tu kan, dia kata kesan darah yang suka dihilangkan walau telah dibasuh termasuk perkara yang dimaafkan. Jadi cara mutawassitah yang ainiyah ialah dijirus air, dijalankan air sehingga hilang ain najis tersebut. Manakala najis hukmiyah pula, macam ayat kencing yang telah kering, maka cukuplah dicorah air di kawasan yang terkena najis. Sekadar kita tahu kata kawasan yang kena najis tu, kita telah ratakan air pada tempat tersebut. Adapun najis yang lain, kita kena corah air sampai hilang rasa bau dan warnanya. Tapi kalau setelah disental, dicuci, ada lagi bekas-bekas warna, hilang baunya, hilang rasanya, maka itu dimaafkan. Dia kata contoh kesan darah, macam gambar dia letak gambar baju tu kan, itu dia kata dah dibuat macam-macam, bubuh sabun apa semua, masih lagi ada kan. Ini nampak macam mana kan? Itu adalah dimaafkan. Sebab itu dia panggil halut ta'adzur, keadaan tidak boleh nak buat apa lagi dah. Kita dah bubuh sabun, dah bubuh apa semua, tapi masih lagi ada bekas. Dan syarat basuh najis, mestilah ayak itu yang mai kat najis. Mestilah ayak yang mai dekat najis. Tak boleh najis yang pi dekat ayak. So kalau kita ada timba, kita buh ayak, lepas tu kita celup baju, hak ada najis. Ataupun washing machine yang jenis bubuh ayak dulu. Kan lah ni ada washing machine hak yang dia panggil apa? Macam yang kecil tu, yang kita kena tuang ayak dalam tu. Kan, lepas tu kita pusing, ada yang tak pakai elektrik, ada pakai tekan tangan, kaki pun ada hak pakai elektrik, pakai apa USB pun ada. Kan washing machine kecil-kecil je, boleh lipat tu. Macam timba, kan? Kalau kita bubuh ayak, lepas tu kita pergi celup baju yang ada najis, pakaian yang ada najis, maka itu menjadikan ayak tadi menjadi ayak bernajis. Tak boleh. Cara dia adalah kita kena jirih ayak. Kalau kita bubuh baju dalam timba, kemudian kita jirih ayak. Macam washing machine, kita bubuh baju dulu. Kita bubuh baju dulu kan. Lepas kita bubuh baju, baru ayak turun naik. Yang tu adalah mensucikan. So tengok siapa yang mai kepada siapa. Kalau ayak tu pi dekat najis, maka dia mensucikan. Kalau najis yang mai dekat ayak, dia mengubah ayak jadi najis. Pasal ayak kurang daripada 2 kulah. Kecuali kalau kita celup baju kita dalam ayak 2 kulah lah. Sungai, laut, kolam renang kan. Kalau dia celup ayak dalam tu, dia celup baju hak najis dalam tu, kocak-kocak, yang tu suci lah. Kan? Tapi mestilah ayak mutlak. Jadi kalau baju itu ada najis, pakaian yang bernajis, seeloknya sebelum kita masuk dalam washing machine, untuk mengelakkan pertikaian yang berpanjangan dalam kalangan umat bermazhab Syafi'i ini, basuhlah dulu. Basuh dulu, lepas tu bubuh dalam washing machine. Selesai masalah. Tempat najis tu.
Tapi kalau dia bubuh dalam washing machine pun, insya-Allah taala tidak ada yang terkuatnya, pandangan yang rajihnya wallahu alam adalah tidak mengapa, sebab washing machine yang automatik biasanya air yang masuk kepada pakaian, bukannya sebaliknya. Tapi kalau washing machine yang jenis bubuh air dulu ataupun timba bubuh air dulu betul celup, itu tak boleh. Kalau air sabun tak boleh menyucikan. Kita kena ingat, air sabun tak boleh menyucikan najis, dia hanya untuk tambahan. Ya. Dia untuk tambahan. Betul, sebagian ulama Syafi'iyah moden kata baju hak kena najis itu, pakaian itu, kalau kita basuh dalam washing machine, bila dia jadi suci, bila mai air bilah. Air hak pertama hak campur dengan sabun tu tak jadi. Pasal dia air yang bukan mutlak, air yang telah berubah bau, rasa, warna dengan banyak. Tapi air yang kedua yang membilas itu, itulah yang mensucikan dia. Kan? Ala kulihan nak berhati-hati. Kalau baju tu najis, basuh. Ya, basuh apa nama? Sebelum masuk dalam washing machine, basuh dulu. Kan? Dan sama juga kalau kita guna sabun, itu setelah kita curah air, kalau dia tidak hilang, barulah kita sental dengan sabun, dengan gosok. Dia sebenarnya tidak wajib gosok. Dia yang wajib ialah melalukan air, bagi air mengalir. Jadi kalau kata ada budak kencing, budak yang umur lebih daripada 2 tahun ataupun yang dah makan makanan najis mutawassithah, kita curah air, bagi air mengalir, jerih air. Jerih air, bila air tu mengalir, hilang rasa berwarna, air itu juga tidak berubah, maka sucilah. Dan air yang bekas basuh, air yang bekas basuh najis kita panggil ma' al-ghusalah. Al-ghusalah ini hukumnya suci setelah mana tempat yang kena najis itu kita hukum suci. Mana kalau sekali jerih tempat tu jadi suci, ya, hilang rasa bau dan warna najis dengan sekali jirus. Dan air yang kita guna untuk jerih itu tak berubah rasa bau dan warna dia, air tu adalah ma'un musta'mal, air musta'mal, tahirun fi nafsihi, ghairu mutahirin li ghairihi. Suci pada dirinya, tidak boleh diguna untuk cuci yang kali kedua. Okey. Tapi kalau kata kita jerih air, tak suci lagi tempat itu, ada lagi kesan-kesan najis, ataupun air tu berubah dengan kesan najis, maka kita kena curah lagi kali kedua, kali ketiga sampai suci. So tidak ada syarat bilangan pada najis mutawassithah, cukup dengan sekali, tapi dengan syarat hilang kesan bau dan rasa bau dan warna. Ya, rasa bau dan warna, kecuali kalau telah kita sental tak hilang juga, maka ketika itu halut ta'adzur, dimaafkan. Allah Ta'ala alam bissawab. Jadi itulah perkara yang berkaitan dengan sebahagiannya tentang hukum hakam yang berkaitan dengan najis. Dan lepas daripada cuti nanti kita akan masuk bi'idznillah ta'ala tahun depan berkenaan dengan masalah haid dan nifas bi'idznillah ta'ala. Jadi kalau tidak ada soalan lain, soalan tanya ni telah pun terjawab tadi. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.